Okey, kita lihatlah kepada awak punya topik yang kita nak tengok hari ni, iaitu orthographic drawing. Ada siapa tahu tak apa tu orthographic drawing? Ataupun orthographic tu lah apa maksud dia? Ada mungkin dah mungkin dah sebelum ni dah ada idea, dah pernah orang kata apa, mungkin waktu diploma dia dah pernah belajar, so dah ada basic berkenaan dengan CAD ni, so mungkin dia dah tahu. So ada tak siapa kat sini yang tahu? Ada tak ada? So tak tahu orthographic tu apa? Memang tak pernah dengar lah ke? First time dengar? Oh, tak ada respon pun, semua senyap lah. 90 degree ke doktor? Sorry? Apa dia? 90 degree ke? 90 degree ke? Apa tu? Lukisan 90 degree ke macam mana? Maksud dia? Tak, ni orthographic ni dia representation lah, kita punya drawing tu. Kaedah macam mana kita nak represent kita punya objek yang kita ada lah. So tu dia panggil tu. So saya tanya tu, awak tahu tak apa tu orthographic drawing? Pernah jumpa tak sebelum ni? First time. First time Sir, lukisan yang ada 3 pandangan tu ke? Yes, betul. So kita dia ada 3 view lah, sebab biasanya kalau dalam orang kata apa, okey, sebelum ni awak dah tengok yang dalam bentuk 2D, betul? Kan? Dan actually suatu objek tu dia dalam bentuk 3D kan? So tapi bila kita tengok daripada satu angle, kita akan hanya nampak dia dalam bentuk 2D. Betul tak? Kan? Kita kalau satu objek, contohlah objek yang tak cukup besar kan, cukup peta. So kalau katakan kita ada satu objek, so kalau kita tengok daripada satu view je, satu side, kita akan nampak dia dalam bentuk 2D. So orthographic ni biasanya kita ambil yang 2D punya view tu, tapi banyak side, supaya kita boleh daripada, walaupun dia 2D tapi dia ada 2-3 view, so kita boleh bayangkan dia punya bentuk dalam 3D lah. Tapi kita akan tengok, saya akan tunjuk satu persatu lah supaya awak faham apa tu orthographic drawing dan macam mana kita nak gunakan nak applykan dalam awak punya kita panggil construction of the ni lah, untuk prepare kita punya orthographic drawing ni. Okay, tu kita pergi. Ni secara asas lah, awak dah belajar CAD ni. So bila cakap pasal drawing je, dia adalah orang kata apa, kita graphical representation lah, kita nak present something. So contohlah kalau kata awak nak cerita pasal kereta, contohlah awak nak cerita pasal kereta dekat orang. Kalau awak cerita je, awak cakap lah kereta ni depan dia lampu dia macam ni, tajam, dia LED, dia shape dia macam ni. Kalau awak cerita je, awak agak-agak orang boleh orang tu punya bayangan sama tak dengan apa yang awak cerita tu, yang awak bayangkan? Tak. Tak sama kan? So tu that's why datangnya drawing ni. So drawing ni biasanya kita nak describe sesuatu objek ataupun dia punya size dia, shape dia punya appearance dia, supaya lagi mudah kan. So kalau kita cerita je kat orang, kadang-kadang orang tak faham. So bila kita letak je, kita bagi gambar kat dia, dia nampak, oh macam ni bentuk dia. So that's why drawing tu penting lah. So that's why lah awak belajar CAD ni kan, computer aided design kan. Awak ni lah untuk lukis kan. Awak masa zaman saya dulu, waktu saya buat degree dulu, tak ada lagi komputer ni. AutoCAD mungkin dah ada, tapi untuk lukisan, waktu saya belajar orthographic ni semua dulu, waktu zaman saya hanya pakai pakai pensel je. Pakai orang panggil lukisan kejuruteraan lah, kita pakai manual je semua. Tapi zaman awak ni bertuah, awak tak payah, even tak payah pakai pen pun kan, awak pakai komputer je semua. Okay, so kalau kita lihat, if compare with verbal, saya cuba.
Okay. So, if compare with verbal ataupun written description, kalau kita tulis lah, kita describe objek tu secara bertulis ataupun cakap, orang mungkin susah nak bayangkan sama dengan apa yang kita bayangkan. So that's why drawing tu lagi bagus lah. So that's why datangnya ni yang awak belajar ni lah. Okay, so untuk hari ni kita akan lihat kepada ni lah dia punya learning outcome dia. Untuk orthographic drawing ni ada 3 learning outcome yang awak kena achieve lah. Bila habis dia hari ni, at least awak dah dapat 3 benda ni lah. So yang pertama apa? Yang pertama awak boleh differentiate. So yang pertama ni awak boleh differentiate di antara first angle projection dan juga third angle projection. So dalam orthographic drawing ni dia ada dua kaedah untuk kita represent kita punya objek tu lah. Sama ada melalui first angle projection ataupun yang kedua melalui third angle projection. So awak kena tahu beza dia. Awak kena aware lah kalau diberi satu objek, kalau kita suruh awak lukis dalam bentuk third angle projection, awak tahu macam mana nak lukis dia, daripada side mana dan bagaimana kaedah dia. So awak kena tahu benda tu. Tu yang pertama. Kemudian yang kedua, bila dah habis lecture hari ni, sepatutnya awak dah tahu simbol untuk first angle dan juga third angle. Dia punya simbol lah. So kaedah first angle dengan third angle projection ni ada simbol dia. So nanti kita akan tunjuk lah. Dan yang ketiga, selepas dah tahu simbol, dah tahu bezakan di antara first dan third angle projection punya kaedah ni, awak tahu macam mana nak lukis. Itu yang paling, orang kata apa, paling penting sekali lah, kan? Supaya awak dapat selesaikan awak punya tugasan awak dan awak faham lah, boleh apply di masa akan datang lah. So yang ketiga adalah generate orthographic drawing from given 3D object. Ni kita tak tengok lagi dia punya definition apa tu orthographic drawing. Ni just kita lihat kepada dia punya learning outcome lah. Okay. So ni baru kita lihat kepada dia pun definition. Okay, so apa tu orang panggil orthographic drawing? Orthographic drawing ni adalah method untuk kita represent 3D object kita dalam bentuk 2D technical drawing. Dalam pelbagai view lah, bukan satu. Kalau satu je awak tak boleh nampak, awak tak boleh bayangkan objek tu macam mana bentuk dia. Tetapi kalau kita ada pelbagai view, contohlah 3 view, so kita boleh bayangkan objek tu walaupun kita punya drawing tu bukannya dalam bentuk 3D. Kalau 3D of course lah awak boleh nampak kan bentuk dia macam mana. Tetapi kalau dalam bentuk 2D, awak dia untuk orang kata apa, untuk nak panggil dia orthographic drawing, dia mesti ada dalam bentuk 2D tetapi ada pelbagai view. Mungkin daripada sisi depan, daripada sisi atas, daripada sisi side kiri ataupun kanan. So barulah kita boleh panggil dia orthographic drawing lah. Okay, so dengan orthographic menggunakan kaedah orthographic drawing ni, kita boleh tahu dia punya correct ataupun true shape of the object yang kita lukis tu lah pada permukaan yang rata lah. So biasanya kita letak pada permukaan rata lah. Okay. So dalam prinsipal untuk orthographic drawing ni dan juga dia punya construction lah of orthographic drawing, bila kita nak lukis daripada 3D object ataupun 3D drawing, ada 2 kaedah yang kita boleh gunakan untuk hasilkan orthographic drawing. Ada 2 kaedah. Ni kaedah yang pertama, ni yang kaedah yang kedua. Kaedah yang pertama ni, kita katakan kita ada objek 3D. Awak boleh bayanglah, tak kisahlah apa-apa objek 3D. So objek 3D tu kita convertkan dia dalam 2D view. 2D view ada pelbagai orang kata apa, banyak sudut lah, depan, atas, bawah. Okay.
So kemudian yang kedua pula, yang kaedah kedua ni, yang pertama ni biasanya kalau kita ada satu objek sama ada dalam komputer ataupun objek depan mata ataupun lukisan dalam bentuk 3D, so kita lukis balik, kita convert balik, kita lukis sama ada by hand ataupun by orang kata apa, by menggunakan komputer lah, menggunakan komputer kita buat dalam bentuk ortografik, iaitu 2D lah, 2D daripada yang mempunyai pelbagai view lah. Kemudian kaedah yang kedua ni, kita boleh directly convert daripada 3D object dalam komputer kepada orthographic view. So biasanya AutoCAD dia ada function tu. So kalau kata kita ada satu 3D object, kita boleh guna dia punya function dia untuk terus hasilkan orthographic view. Tapi untuk dalam kes awak ni, kita guna kaedah yang pertama lah, sebab awak nak belajar macam mana nak menghasilkan orthographic drawing. Kalau kita terus guna yang kedua punya kaedah, kalau awak guna yang kedua punya kaedah, awak dah tak payah belajar dah lukis, sebab yelah, komputer yang hasilkan untuk awak. So kita akan lihat yang kaedah yang pertama. Kita guna method yang pertama. Okay, so setakat ni ada soalan, apa tu orthographic drawing? Semua okey? Okey, Cik. Okay. Jelas. Okay, good. Okay, so sebelum kita pergi lebih jauh lagi, first kali, paling penting sekali kita kena tahu dari segi macam mana kita lihat sesuatu objek lah. Untuk kita nak kita nak fahamkan orthographic drawing ni. Pictorial drawing show an object as appear to the observer, but it cannot describe the object fully because it does not show exact shape, size, no matter which direction it is view. So maknanya apa? Kalau dia lihat satu arah je, contohlah dia tengok ni ada objek ni, dia lihat satu arah je, dia akan nampak macam ni. Betul? Kan? Sebab dia, kalau awak tengok daripada arah sini, yang orang ni tengok, awak akan nampak macam ni. So akan ada lebar dia, so mungkin ketinggian semua samalah. Height, dia punya lebar, dia punya height dia. So awak akan nampak dalam 2D. So bila macam ni, awak tak nampak dia punya ketebalan dia. Sama juga kalau awak lihat daripada atas. Kalau awak lihat daripada atas, awak mungkin akan nampak macam ni kan. Ni tak ada ni. So mungkin awak akan nampak bulat macam tu kan. So awak tak nampak pula dia punya ketinggian dia berapa. So tu ni lah bila kita lihat sesuatu objek tu daripada satu direction lah, daripada satu arah. So biasanya untuk industri, they require a more complete and a clear description of an object to make certain object ni lah, dia nak make sure dia objek yang dia punya, yang dihasilkan, yang manufacture tu mesti exactly sama macam yang designer ataupun engineer tu hasilkan. Maknanya dalam drawing dengan yang terhasil dekat yang real punya mesti sama dari segi shape, daripada segi angle, daripada segi size dia. So that's why objek tu kita kena describe properly. So that's why tu datangnya orthographic lah kan. So to accurately describe an object, a number of systematically arranged view are used. So maknanya ada kita boleh guna pelbagai view lah, kita boleh arrange pelbagai view. So this system called multi-view projection. So ni kita, bila kita yang empat ni, kita hanya lihat dari satu arah lah. So kita lihat kat sini, okey, contohlah objek tadi, objek yang sama tadi yang orang tu tengok, kita cuba gerakkan dia. Kan kita tengok daripada atas, kita dan kita movekan angle sikit, so kita boleh bayangkan terus objek tu. So ni sama macam case kalau macam awak pergi dekat laman web Shopee kan, shopping online. So banyak sekarang pun dah ada fungsi 360 kan. So awak punya produk yang awak nak beli tu, contohlah handphone ke apa-apa sajalah, awak dah boleh view dia punya keliling dia, dan bila macam tu awak boleh nampak macam mana bentuk objek tu, dia punya tebal dia,
dekat bawah dia punya bentuk macam mana, atas bentuk macam mana. So lagi ada satisfaction, awak lagi faham bukan? Awak lagi orang kata apa, jelas dengan produk yang awak nak beli. Sama juga dalam dalam apa ni, orthographic drawing ni. Kita tujuannya kita nak bagi orang supaya nampak dengan jelas. So ni bila kita dah ada ni, daripada atas, daripada depan, daripada side, so then kita boleh hasilkan dia dalam bentuk orthographic. Ni kira orthographic lah sebab dia ada 3 view. Ni daripada ni side, so ni daripada front, dan ni daripada top, ataupun plane lah, dia bentuk plan. So kemudian, so bila awak awak setkan balik kita punya objek tu, kalau kita letak arrow lah, maknanya kalau kita tengok daripada semua arah, depan, belakang, bawah, atas, belah kiri, belah kanan, then kita boleh susun dia macam ni. Dia punya orang kata apa, shape dia lah. So bila macam ni awak dah boleh nampak actually dia punya bentuk dia macam mana. Kalau tengok daripada belah kanan, macam mana bentuk dia, daripada belah kiri macam mana, daripada belakang macam mana bentuk dia, daripada depan macam mana, dan seterusnya lah. So this 6 view are always arranged as shown. So ni biasanya dia akan arrange macam ni lah. Yang belakang tu dia akan letak paling ni lah. So dia actually dia macam kotak lah sebenarnya. Dia macam kotak. Awak boleh bayang macam ni lah. Awak katakan awak ada satu objek dan di antara awak dan objek tu awak letak mirror, kan? So dekat mirror tu awak boleh lukis, awak boleh projectkan bentuk objek tu. Sama juga ni kalau awak bayangkan keliling objek ni dia ada mirror, ada 6 mirror lah, ada 6 cermin kaca yang menutupi apa ni, objek tu. Kalau kata kita ada kat sini, satu kat sini. So dia akan keluarlah objek dekat depan, kan? Sama dekat atas, kemudian belah side ni, kemudian ada belah belakang, so bawah pun ada. So kalau awak lihat yang belah sini dia akan kat sini lah, kan? Dia akan keluar kat sini. Kemudian yang front ni awak tengok kat sini, dia akan keluar dekat sini, tengah ni. So yang belakang ni dia akan hampar, dia macam buat hamparan lah. Awak buka yang atas naik ke atas. So dia jadi macam satu hamparan. So akan ada 6 view lah. Ni belakang dia. So itulah dia punya bayangan dia lah. So the three principal dimension of an object are dia punya ketinggian, dia punya lebar dan juga depth. So bila awak ada 3 view je sebenarnya dah cukup dah untuk kita bayangkan objek tu punya shape lah. Okay, ada soalan setakat ni? Okay? Okay. Setakat ni faham lah? Okay, good. Okay, so ni kalau kita bayang ni lah, dari segi multi-view projection ni, the method of viewing an object to obtain multi-view projection is illustrated in figure A. So ni kalau ni lah, kalau awak bayangkan awak letak cermin di antara awak dan juga objek. So kalau kita buat garis-garis perpendikular kepada objek tu, buat garis yang tu, dan kita boleh lukis sebenarnya dia punya shape dia. Dia punya shape dia. Macam itulah lebih kurang. So ada mungkin dalam dia akan ada lubang. So dia akan ni lah, awak akan nampak dia punya bentuk objek tu. So then sama juga bahagian side pun sama. So kita assume macam ada mirror lah. Okay, begitu juga kalau daripada view atas dan juga side view sama ada kiri ataupun kanan, pun sama dia punya kaedah dia lah. A similar procedure can be used to obtain the top view dan juga right side view. Guna kaedah yang sama. Okay. So bila kita bayangkan macam tu, so macam saya sebutkan awal tadi lah, kalau kita letakkan keliling objek tu gelas, so kalau kita panggil dia glass box lah,
kotak kaca yang mana kita setiap side tu kita dah lukiskan setiap dia punya side view dia, view untuk setiap orang kata apa, setiap plane tu lah, sama ada bawah, atas, depan, belakang, kiri, kanan. So bila kita buka dia, actually dia akan jadi macam satu hamparan, satu hamparan yang mana kita boleh tengok terus dia punya objek tu, walaupun 2D tapi kita boleh bayangkan dia lah dalam bentuk 3D. Okay, so ni kalau kita lihat macam ni lah dia akan jadi macam ni. So ni kalau kata glass box kita yang kita dah draw lah untuk setiap dia punya face dia, dan kita boleh buka dia. Ni yang belakang ni. So dia akan buka dan kita boleh jadikan dia macam satu hamparan lah. So yang bawah akan ke bawah, yang atas akan ke atas. Begitu juga yang ni lah. Dia akan ni. So nanti kita hampa dia akan jadi macam ni. So kita boleh lihatlah objek tu dari segi orang kata apa, view dia. So the position of six plane after they have been revolved are shown, ditunjukkan kat sini. Okay. So setakat ni berkenaan dengan orthographic. Apa tu orthographic drawing? Awak boleh tak satu pun jawab? Lukisan pandangan sisi. Okey, so dia sisi tapi dia banyak dia lah. Dia orang kata apa, dia tak boleh satu view je. Dia kena at least 3 view supaya kita dapat represent dia punya orang kata apa, dia punya objek tu lah. Otherwise kalau kita hanya present dia dalam bentuk satu view saja, 2D, then kita tak boleh nak orang kata apa, nak capture dia punya image. Kita tak boleh nak imagine dia punya objek tu bentuk dia macam mana. Kan? So ni awak boleh ni lah jawab dekat chat box. Okey. Ada soalan sekat ni? Tak ada. Tak ada Okey. Ni semua hebat-hebat ni, faham. Saya pun TKK ni nak jawab. Okey. So then kita tengok kepada projection principle. Sama tadilah macam kalau apa ni yang previous punya ni, ni actually pun projection juga ni. Mana tadi? Nampak. Hilang gambarnya. Gambarnya tu hilang. Tak apa. So bila kita letak gelas di antara objek dan juga kita, so kita boleh buat projection lah dia punya objek tu pada gelas, kan. So itu yang kita tengok ni kat sini, projection principle dia. The main purpose of orthographic drawing adalah untuk present the detail of an object. So kita nak present objek tu dalam detail dia lah, into or more projection plane. So kita nak present dia sama ada dalam 2 ataupun lebih lah dia punya projection plane. So kalau contoh kita tengok daripada, kalau kita view dari sini, kita akan dapat lah ni front view dia. So kalau awak lihat daripada sini, awak boleh nampak inilah dia punya view dia lah, objek tu. Dan kalau awak lihat daripada atas, awak akan nampak macam ni. Kalau awak tengok exactly dari atas lah. Sama juga kalau awak lihat daripada side view. So awak akan nampak macam ni. So setakat ni ada tak yang, kalau dia tengok objek ni, kalau saya suruh, okey, daripada side kanan katakan, cuba lukis dalam bentuk 2D. Ada tak yang dalam ni yang memang awak tak boleh bayang, tak boleh lukis? Ada tak? Ataupun daripada atas ke, daripada depan ke, kalau kita suruh lukis, awak tak boleh lukis pun, awak tak boleh bayang, senang confuse. Ada tak? Ni senyap ni, semua okey ni. Tak ada saja. Okey, good. So maknanya, yelah, semua awak ni kan semua bakal engineer kan, so takkanlah apa, setakat lukisan 3D, 2D ni awak tak boleh bayang kan. So biasanya bila dah
biasanya orang yang matematik, mat ni biasanya awak boleh lukis lah. Awak sepatutnya awak tak ada masalah lah untuk lukis. Okay, so kita proceed. Okay, so 3 common projection plane in orthographic drawing. So ada 3 yang common lah yang kita boleh guna, iaitu front view, pandangan hadapan, side view, pandangan tepi, dan juga plane view. Dia bukan plane view, plan view daripada atas lah ataupun daripada top lah. Okay. So kalau kita katakan kita ada satu objek, ni saya macam ulang balik lah sebenarnya. Satu objek. So kalau kita lihat daripada, katakan kita objek ni, kita boleh letak dia punya image dia, katakan dia ada 3 plane lah, ada vertical plane, ada horizontal plane, dan ada side vertical plane. Ada pandangan sisi lah yang tegak. So kalau objek tu dekat bawah dia, kita boleh bayangkan macam mana bentuk dia kalau kita buat projection lah ke atas plane yang horizontal ni. So kita akan nampak macam ni lah lebih kurang. So, kita akan nampak macam ni. Kalau dekat sini pula, untuk vertical pula, kalau kita view daripada sini, kita akan lihat lebih kurang macam ni lah. Okay. So sama juga yang belah sini pun sama. Kalau kita lihat dari sini, kita akan dapat macam ni lah. So macam ni lah lebih kurang. So tu nak bagi awak bayangkan lah. Okay. So ni contoh dia lah. Kita punya the plan view is obtained by looking down on the top of the object. So kita boleh tengok dia punya yang terhasil lah. Sama juga yang bahagian vertical plane dan juga bahagian yang side vertical. Okay. So seterusnya kita tengok kepada first angle dan juga third angle. Apa dia yang dimaksudkan dengan first angle dan juga third angle. So ni penting lah, sebab bila dalam drawing ni biasanya contoh awak akan diberi soalan, awak diberi objek, biasanya dia akan minta, okay, cuba represent objek tu dalam menggunakan method third angle projection. So awak kena tahu macam mana kaedah dia. Bagaimana kaedah nak lukiskan dia. Sama juga dengan first angle lah. So in orthographic drawing, all these view combine in unique ways. So orang kata pandangan ni digabungkan dalam kaedah yang unik lah, yang dipanggil first angle projection dan juga third angle. So untuk first angle projection ni, katakan awak ada cermin, awak ada cermin macam ni, dekat keliling objek tu, katakan awak ada satu objek dan awak letakkan objek tu dalam glass box, dia automatik awak, katakan awak lihat dari sini, jadi sama je lah. Untuk yang third angle projection pun, first angle projection pun, kita tengok daripada side yang sama. Tapi untuk first angle projection, apa yang kita lihat, kalau katakan kita view daripada sini, dan objek ada kat sini, so front image yang terbentuk tu bukan di antara kita dan juga objek, dia terbentuk dekat belakang dia. So selepas objek lah, so that's why dia dekat belakang ni. Tu yang tu awak kena take note lah, kena faham kan. Sama juga kalau tengok daripada side view. Kalau tengok dari side view, image 2D yang terhasil tu dia berada di belakang objek. Tengok dekat belakang ni. Tu dipanggil first angle projection lah. Sama juga dengan daripada top. Kalau awak tengok daripada top, image yang terbentuk tu adalah di bawah objek tu. Tu untuk first angle projection lah. So biasanya bila kita nak lukis dalam CAD, kita akan bahagikan 4 sempadan dan kita akan setkan, so dia punya top, dia punya front ni, top view, front view dan juga side view. Side view ni yang belah sini lah. Sebenarnya
sebelah kanan lah, tapi kita letak belah kiri. So dia macam, awak boleh bayang macam ni lah. Apa ni, dia punya top ni, kalau buka hamparan tu, awak tarik ke bawah. Yang ni atas ni, tarik ke atas. So sama juga ni awak akan buka apa, dia punya ni lah, dia punya bukaan kotak tu. Yang ni untuk yang first angle projection. Kalau yang third angle, kalau awak lihat, image yang terbentuk tu, kalau objek tu kita letak dalam kotak kaca, image tu terbentuk di antara kita dan objek. Itu berbeza antara first projection dengan third angle projection lah. So yang third angle projection ni, bila kita lihat objek tu daripada sini, image dia terbentuk di antara tu. So ni lah, ini daripada depan, daripada atas dan daripada right side lah, daripada belah kanan. So kita boleh apa ni, bila kita nak represent dia dalam drawing, dalam CAD, ni dalam drawing, bila awak nak represent dalam drawing, dia jadi berbeza lah. Awak punya top dekat sini, awak punya front dekat sini, front view, top view, dan juga awak punya side view. Side view. Actually dia melihat benda yang sama. Dia punya gambar dia sama je. Cuma dia punya kedudukan, macam mana cara kita present objek tu. Dan kaedah kita nak lukis lah. Okay, so bahasa lebih mudahnya, in third angle projection, the view of a component is dilukis next to the to where the view was taken. So maknanya dia berada di antara lah, macam tadi saya mention tadi lah, berbeza dengan first angle projection, the view, dia punya apa ni, pandangan tu dilukis on the other end of the apa ni, of the object lah, so dilukis di belakang dia. Okay, so setakat ni okey tak? Ke tak jelas lagi? Ke nak saya ulang? Jelas. Okay, okay, so first tu penting, first angle projection dan juga third angle, sebab nanti awak akan diberi objek dan awak kena lukis dia dalam bentuk first angle dan juga third angle projection. Okay, so ni contoh lah kalau tengok yang first angle projection. So kalau awak lihat daripada sini, kalau awak lihat dari sini, so automatic front object yang terbentuk adalah dekat belakang ni, yang hijau ni. Nampak boleh hijau ni. Sama juga yang right side, dia akan terbentuk belah sini. So sebenarnya gambar kat sini lah yang right side. Yang kalau awak lihat daripada atas, dia punya top view dia adalah dekat bawah ni. Ni top view dia. Kalau tengok daripada bawah, bottom view dia dekat atas. Okay, so bila macam tu, kita awak boleh buat bukaan lah. So ni front view kita remain sama. So awak boleh, orang kata apa, yang bahagian bawah ni awak buka ke bawah lah. Yang bahagian atas ni awak buka ke atas. Jadi inilah bahagian atas ni bottom kan, buka ke atas. Bahagian bawah buka ke bawah, dia tu kat bawah. Kemudian bahagian yang sini, bahagian kotak ni awak buka ke sini. So dia jadi inilah left view. Sebab belah sini kan left view, awak tengok daripada sana, dia akan keluar kat sini. So left view. So yang daripada yang sempadan ni, ni awak buka, awak akan dapat ni lah rear view dia. Tengok dari belakang, dia keluar kat sini objek dia kan. So dia punya image dia. So rear view dan right view. Yang belah kanan dekat sini. So ni first angle projection. So untuk first angle projection ni, biasanya kalau kita akan ambil yang ni untuk kita punya representation dekat dalam CAD. Nampak? Tu kalau sama macam tadi lah yang saya lukis tadi. So kita ada top, ada front, ada side. So ni dia punya projection lah. Ni actually dia punya garis projection untuk nanti kita nak tengok dia punya ketebalan objek, dia punya kedudukan objek tu. So nanti kita akan awak boleh buat comparison lah. Bila awak buat line, awak boleh bandingkan di antara daripada top view ataupun
kepada front view dan juga kepada right side view. Okay, so ni untuk yang first angle. Manakala kalau yang third angle projection, untuk third angle projection pula, objek yang terbentuk tu di antara kita dan objek. Bila kita lihat objek tu, dia punya image yang terbentuk tu adalah di antara objek dan juga kita lah. Dekat sini lah. Tengok dekat bahagian sini. Ni untuk third angle projection. So dekat bahagian sini. So bila kita nak buat bukaan, so sama juga bila kita lihat sini, yang untuk right side dia belah sini. Kalau kita lihat belah sini, yang left side. Daripada kalau tengok belah atas, inilah yang top dia. Dia image yang terbentuk tu adalah di antara kita dan objek. So bila kita nak buat bukaan, kita daripada sinilah kita akan buka sini. Awak akan buka. So dia akan jadi hamparan ni lah. Yang belakang ni akan duduk kat sini. Ni belakang dia. Kemudian yang belah kanan sini, kemudian yang top awak buka ke atas, yang top yang ni lah. Yang plane ni awak buka ke atas, naik ke atas, dan kemudian yang bawah turun bawah lah. Turun bawah. Kemudian yang belah kiri pun awak buka ke kiri. So dia akan keluar kat sini. So untuk yang third angle projection, kita akan ni lah. Kita akan ambil untuk kita punya dalam lukisan awak akan lukis yang ni lah sebenarnya. So ada top, ada front, ada right view. Okay. So ni dari segi ni lah apa dia punya macam mana, apa beza di antara first angle dan juga third angle. Okay. Setakat ni okey? Okey Okey. Okay, good. Alright, so kemudian kita tengok kepada contoh. Ni contoh orthographic drawing lah. Apa ni dia punya bentuk-bentuk dia lah. So ni kita tak payah kisah dia punya sama ada first angle ataupun third angle. Dia just letak 3 view saja. So bila panggil orthographic ni dia sama ada 2 atau lebih lah dia punya view untuk satu objek tu, bagi represent satu objek. So ni kalau kita lihat daripada sini, kita akan nampak yang ni. Ni lah front view lah. Kalau kita tengok daripada atas, kita akan nampak yang top view. Sama juga kalau kita lihat daripada tepi sini, kita akan nampak yang side view. So yang garis putus-putus ni dia mewakili ni lah bahagian sini yang tak nampak ni. Ada satu bahagian. Okay, so ni contoh satu. Yang kedua pun sama. So ni kalau awak lihat daripada sini, ni dia punya front view dia lah. Bahagian putus-putus ni bahagian yang awak tak nampak dia punya baris dia. Kemudian kita ada side view. Ni side view dia. Kemudian daripada top view, tengok daripada atas. Awak boleh nampak ni lah. Sama juga yang putus-putus tu mewakili yang bahagian yang terlindung lah, yang height. Okay, so ni lagi ada lagi 2 contoh. Ni pun sama. Ni just nak bagi idea lah kepada awak bagi satu objek tu macam mana nak present bagi front view, side view dan juga top view. Okay. Then ni saya ada soalan. What's the difference between first angle and third angle projection? Ada siapa tahu? Apa beza di antara first angle projection dan third angle projection dalam orthographic drawing? Cepat, ada tak? Siapa nak jawab? Anyone? Oh, tak nak markah Ni saya suruh answer in chat box ni maksudnya apa ni? Nanti chat ni saya akan download. So nanti saya akan lihat lah siapa yang respon. So at least awak ni lah dapatlah sagu hati markah sikit kan. Apa beza? Boleh ada siapa nak share tak? Apa yang dia faham? Apa tu beza? Panjang ni copy paste ni.
jawablah apa yang awak faham. Okay, so Lawiki dijawab first angle view from behind objective view adalah between viewer dan objek lah so kalau first angle ni biasanya first angle ni image yang terbentuk daripada objek tu berada di belakang objek. Maksudnya kalau kita ada viewer objek, so image dia dekat belakang objek tu berbeza dengan third angle projection. Third angle projection ni image yang terbentuk tu berada di antara viewer dan juga objek. So dia ada di tengah-tengah lah. Itu awak kena ni lah awak kena take note benda tu. Okay, so tu satu dah settle pasal first angle projection dan juga third angle projection. Itu kita punya first learning outcome. So awak dah faham kan? Awak dah boleh differentiate di antara first angle projection dan juga third angle projection. So dah lega. 1/3 awak dah settle. Okay. So yang kedua pula adalah simbol. So dalam CAD drawing, dia ada simbol dia, simbol of orthographic drawing lah. Untuk ni lah, untuk symbol of projection. Macam mana kita nak represent objek tu, sama ada first angle ataupun third angle. Dia ada simbol dia. Dan simbol tu awak kena tahulah. Ni adalah simbol dia lah. Most of the projection have standard symbol lah. So dia standard lah to represent the type of projection applied in orthographic drawing. So first angle projection, kalau awak tengok dia punya apa ni, orang panggil apa ni? Saya lupa dah bentuk apa ni. Ada siapa boleh tolong sharekan tahu bentuk apa ni? Apa poligon dulu ada. Cone. Apa dia? Cone. Kalau cone macam ni kan? Kan ni cone kan, betul tak? Yang ini awak dah potong lah. Yes, trapezium, betul. So ni adalah trapezium lah, bentuk trapezium kan. So untuk first angle projection, simbol trapezium ni berada di sebelah kiri bulatan. Berbeza dengan third angle projection, dia punya simbol untuk apa ni, ikon apa ni, trapezium ni berada di sebelah kanan apa ni, bulatan. So tu beza dia lah. Belah kiri bulatan. Awak pegang kepada trapezium tu lah, sama ada belah kiri atau kanan. Belah kiri first, belah kanan third. So contohlah, so sebelum ni assignment yang pertama dan yang kedua, awak dah lukis dekat atas template ni kan, betul tak? Awak kena submit dalam template ni, betul tak? Betul. Okay. So awak dah kena submit dalam template ni. So kalau awak lihat dekat dia punya bahagian bawah ni, ada nama awak, nama lecturer awak, yang siapa yang ajar lah. Macam contoh untuk assignment ke-3 dan ke-4 ni, awak letak nama saya lah kat sini. Kemudian matrik awak, section awak, tarikh submission lah, letak tarikh submission. Kemudian drawing dia punya date dia, ataupun ni lah awak letak semesta lah, 2021 2 section 2, tu drawing berapa, kemudian tak apa, ini biar. Kemudian title awak, orthographic. Kalau orthographic lah, orthographic. Mungkin kalau yang assignment punya sheet tu, kalau awak lihat ada 2 aktiviti. Aktiviti 1 dan aktiviti 2. Okay, so tu title dia. Kemudian ini dia punya apa ni, simbol untuk orthographic drawing. Okay, so kalau awak tengok kat sini, simbol ni mewakili apa? First angle ke third angle? Okay, apa dia? Angle. Yes, betul. So simbol ni mewakili third angle, bukan first angle. So ni awak kena
make sure. So nanti bila awak dah submit, awak kena check ni. Kalau awak punya lukisan awak adalah first angle, so sepatutnya simbol dekat sini ni, kerana ni sebenarnya lukisan awak ni first angle ni. Lukisan awak ni first angle ni. So sepatutnya simbol dekat sini adalah simbol first angle, di mana trapezium tu mesti berada belah kanan lah. So kena check benda ni. Ini bukannya untuk assignment saja, ni nanti waktu kerja pun bila awak kena present drawing, memang akan digunakan standard ni. So kena take note lah. So kalau kita lihat lagi besar, so dekat sinilah kita punya ni lah untuk awak setkan dia punya projection symbol dia, orthographic drawing. Okay, so tu dari segi simbol. So awak dah tahu, awak dah tahu bezakan di antara first angle, third angle projection, dan awak dah tahu simbol untuk orthographic drawing. Dan yang last sekali adalah macam mana awak nak construct orthographic drawing. Yang ini yang paling simple lah sebenarnya, sebab saya buat assumption awak dah dekat AutoCAD tu awak dah okey, awak dah boleh ni lah, maksudnya awak dah boleh play around. So actually saya akan bagi step by step. Okay, saya akan share step by step macam mana awak nak selesaikan masa awak punya assignment awak. Dan nanti mungkin dalam pagi esok saya akan share video untuk yang aktif, untuk macam mana awak nak selesaikan yang orthographic drawing bagi yang first angle projection lah. So mungkin saya tak akan gunakan contoh yang apa tu dalam yang assignment kan. Tapi ni kalau gambar ni, kalau awak lihat gambar ni sebenarnya dah macam bagi result dekat awak. So ni dekat aktiviti 1. Aktiviti 1 dalam assignment 3 awak kena lukis first angle projection. So actually kalau first angle projection, awak tengok kat sini objek terbentuk ni kat belakang lah. So sebenarnya awak akan lukis dalam bentuk macam ni lah sebenarnya. Kalau awak bahagikan 4 bahagian, awak akan ada top dia kat bawah, kemudian awak ada front, kemudian awak akan ada side. Ni right side lah sebenarnya, belah sini. So tapi bila kita tengok daripada sini, dia akan keluar kat sini lah objek dia. So awak kena represent dalam bentuk ni lah kalau untuk yang first angle projection. First angle projection. So biasanya dalam orthographic drawing ni ada 6 step lah yang awak kena follow. Yang pertama sekali adalah awak kena bahagikan bahagian. Inilah macam dekat sinilah kan. Awak kena bahagikan. So biasanya dekat AutoCAD tu awak buat line. Kena setkan dulu dia punya construction line. Kalau tak ada, awak kena setkan layer dia untuk construction line. Kena createkan satu construction line, dan awak kena setkan color dia. Setkan supaya color dia warna biru lah. Setkan color dia warna biru. So awak boleh pilih color dia lah. Then awak boleh buat garis. Mungkin jarak dia mungkin boleh buat 20 mm ke. Terpulang lah, besar sikit pun boleh. So sama juga yang lain ni. 20 mm. So buat 3 garis ni dalam layer construction line. Then yang kedua, awak boleh terus lukis yang top view dia. So top view belah sini kan. Ni top view. Dan ni dia punya. So bila nak lukis untuk yang top view dia, awak kena activatekan balik awak punya awak kata apa, layer 0 lah. Layer 0 ni layer yang main lah kan. So then daripada was awak dah lukis yang top view dia, then barulah awak boleh buat projection balik. Bila nak buat projection tu kena ni lah, awak buat garis balik lah. Garis yang sini, contoh yang sini, boleh buat projection. Okey, satu lagi saya lupa nak bagi tahu, untuk yang line ni, untuk yang construction line ni, awak boleh buat sama ada continuous line ataupun awak boleh buat yang garis putus-putus. Tapi saya rasa boleh je biar untuk yang garis continuous pun okey. Dan untuk yang yang projection ni, awak boleh buat ni garis putus-putus ataupun garis ni lah continuous juga.
So ni satu, alamak, tangan saya pengkor dia pergi ke tepi pula. Ni sama juga ni. Dia kena garis straight ke atas. Ni pun sama untuk projection tapi dalam AutoCAD boleh lurus Ni saya tak boleh bengkok tak apa. So sama juga sini. So dia akan garis straight. Once awak dah ada garis straight, ni bila awak nak buat garis ni, awak kena make sure awak activate construction line Then kemudian bila awak nak lukis objek yang belah sini, yang front ni, front view ni, barulah awak ni balik awak panggil activate balik layer kosong. Inilah awak dah buat garis, dan awak activate balik layer kosong untuk awak draw dia punya objek daripada atas. Daripada front daripada front. So kalau tengok objek tu, kalau daripada front sebenarnya awak akan nampak macam ni sebenarnya. Awak akan nampak macam L. Dan dia akan ada macam ni. Ada macam ni. Ada macam ni. Kemudian dia akan ada macam ni. Dan tengah-tengah ni ada yang hidden. Ni kena putus-putus Awak kena buat garis hidden. So kat sini sebenarnya kita lihat ni garis ni kat sini. Dia punya L. Lebih pula. Dia jadilah. Dan kemudian ni putus-putus. Ni pun sama putus-putus ni sebab dia belakang Dia berada kat belakang. Putus. Okay, so ni yang step yang ketiga lah. Then kemudian kalau awak nak tengok objek tu yang awak lukis tu, yang top dengan front ni okey ke tak, awak boleh hiddenkan balik awak punya construction line. Awak boleh hiddenkan. Awak pergi dekat construction line tu, awak boleh tekan yang main tool punya simbol tu main tool punya simbol tu awak boleh hilang. Awak tekan main tool punya simbol ni. Awak boleh hide kan dia. Dia awak boleh nampak Dan kalau bila awak nak lukis balik, awak kena awak kena enablekan balik kemudian ni dia punya objek dia yang awak dah ada daripada front view. Kemudian so bila dah tu, once awak dah ada top dengan front, awak boleh awak boleh buat lukis dia punya ni, yang bahagian angle ni 40 darjah. Ni supaya apa? Awak boleh gariskan sini dan awak boleh tengok yang depth of the object awak boleh project dia punya garis untuk belah sini. So sama ke belah sini dia boleh projectkan. So then baru awak boleh lukis yang sebelah sini yang bahagian side view. Tu tujuan dia, sama juga ni. Saya atas dia memang tak boleh lurus. Okay. So dia akan dapat macam ni So dia dah buat line ni, side view line ni. Kemudian dia akan awak buat projection line buat projection line menggunakan construction line Jangan buat waktu dekat objek, nanti dekat layer kosong, nanti dia termasuk part of the object So then don't forget the center line yang tengah-tengah dia Then selepas tu awak boleh lukis yang bahagian side view. Side view. Seterusnya awak boleh turn off kan construction line. Bila awak dah lukis ketiga-tiga ni, top, front dan juga awak ada top, awak ada front dan juga awak ada side. Once awak dah lukis ni ketiga-tiga ni, then awak dah boleh awak dah boleh orang kata hide kan dia punya construction line. Kalau tidak tengok awak tengok pun awak tak faham. Sebab apa? Banyak construction line dia berserabut sebab dia nak project awak punya objek tu supaya mesh Okay. So bila awak turn off construction line, baru awak nampak yang real object. So inilah sepatutnya jawapan untuk yang pertama aktiviti pertama, lab 1. Ni pun ada salah ni. Patut tak ada ni. Kan kalau awak tengok image dia, sepatutnya bahagian sini tak ada dia sampai sini je. Dia ada bahagian incline. Kalau tengok objek tu, objek dia.
Kan dia tak ada sampai atas, so dekat sini je. So tu pun sama. Ni kena make sure error macam ni tak boleh kena tu, kadang hilang markah lah. Okay. Kemudian once awak dah turn off awak punya construction line, barulah awak pergi kepada step yang ke-6 atau awak masukkan dimension. Masukkan dimension, save file dan awak boleh print lah untuk buat submission. Dan submission through author lah. Okay. So ada 2 assignment. Untuk assignment 3 ni ada 2 aktiviti lah. Aktiviti 1 awak kena lukis dalam first angle projection. Tadi saya dah tunjuk lah jawapan dia, sebenarnya awak dah boleh buat lah. Ni dia punya ni lah, gambar lagi jelas kan. Kalau awak dekat assignment sheet tu tak jelas, awak boleh lihat dekat slide lah. Kemudian ni yang kedua, untuk aktiviti yang kedua, awak kena lukis dua orthographic drawing untuk menggunakan first angle dan juga third angle projection. Dan view dia samalah daripada sini. Okay. So itu je. Ada soalan tak?